Samsul Debat, Allahu Akbar, hebatnya Samsul Debat. Tak ada hebatnya pun, berapa tahunnya lah nak ceramah ni kan, kebetulan aja lama-lama besok makin dilupakan, mungkin macam tu lah. Besok keluar penceramah lain namanya Samsul Sebat, Samsul Debab, Samsul Debi, macam tu lah kan, agaknya lah. Macam-macam lah kan nama, ada penceramah lain. Jadi kita janganlah nak menongkat langit kan, kena terima hakikat. Semua Allah Ta'ala beri, semua Allah Ta'ala bagi kat kita kelebihan. Penyanyi-penyanyi tu pun sampai masa tak boleh nyanyi, suara dia pun tak sampai dah. Saya tertengok, bukan saja-saja tengok, tertengok. Yang Gegar Vaganza tu, ada penyanyi tu minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri pun dah tak boleh nyanyi dah. Dulu not dia sampai ke langit tu, kalau dia paksa juga dengan dia ke langit, tak boleh, dia dah tua sampai masanya. Nampak tak? Kita dulu kuat, tiba-tiba dah lemah. Dulu duduk macam ni 3 jam 4 jam okey je, ni tak sampai setengah jam dah beralih-alih tempat duduk nampaknya. Contoh sampai masa kan. Jangan sombong. Kemudian yang ketiga, jangan dengki dengan orang. Dengki apa maksud dia? Apa maksud dengki? Tu mana puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Cik Helmi selaku pengacara pada hari ini, Tuan Sazali kita hari ini hadir, orang kuat MITC, walaupun sibuk nak menguruskan hotel ini, tapi dia melapangkan masa juga untuk majlis ilmu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dari jauh menyeberang laut kan. Jadi saya difahamkan memang berhasrat sangat nak bergambar. Jadi insya-Allah selepas selesai ambillah gambar. Jangan bawa saya balik, sudahlah ambil gambar aja kan. Insya-Allah kan. Jadi ialah diam tak diam kan, diam tak diam kita masih lagi Allah Ta'ala berikan kesempatan berada di dalam bulan Ramadan berada bulan Ramadan. Saya selalu sharekan dalam kuliah saya tentang Ramadan ni. Ramadan ni macam tetamu, dia datang ziarah kita dan sampai masa dia akan balik. Macam orang datang rumah kita kan, bila orang datang rumah kita, ada orang tu kita seronok dia datang rumah kita. Kalau boleh nak tinggal teruslah kat rumah aku ni, berapa lama nak duduk lah sampai macam tu sekali. Ada orang pula tak suka, kenapalah dia ni datang, kenapalah, kau bila nak balik? Saya tanya dia, bila kau nak balik? Dia tanya macam tu kan. Kan ada orang tu pula datang tak datang sama je. Dia tak kisah, dia nak tidur boleh, dia nak balik pun boleh, terpulanglah kat dia. Jadi macam tu juga dengan Ramadan. Ada orang dia rasa sedih bila Ramadan sampai, rasa susah, nak makan susah, nak buat benda-benda yang dia nak buat biasa dia buat tu tak boleh nak buat waktu siang hari. Dia dah biasa lepak dekat satu kedai yang sedap tu kan, dekat kedai apa, kedai tulang apa dekat Singapura tu yang makan tulang merah, beach, apa nama tu kedai tu, dia bagi, bukan tulang merah tu pekat betul, tak hilang kat baju saya tu, terkena kat baju saya itu. Saya datang, saya pun first kebetulan waktu minggu sebelum saya pergi ke Singapura hari tu, saya ceramah di Bangi. Ada satu grup travel datang ke Bangi, dapat jumpa dah masa tu. Saya terkejut kenapa orang Singapura ni excited sangat jumpa saya. Saya kata kan, sebab saya pun memang tak pernah masuk Singapura. Saya masuk sekali tu naik ferry tu pun turun dekat jeti, tak berani masuk dalam, takut tak jumpa ferry balik. Jadi saya duduk je dekat situ kan. Dan hari itu alhamdulillah dapat pergi dekat Expo itu kan.
Karnival lagi tu halal, expo halal lah. Alhamdulillah, saya terharulah dengan sambutan diberikan. Jadi macam itulah, ada orang dia rasa sedih, kenapa dia ni datang kan? Aduh, susah betul. Nak peluk bini siang-siang pun susah. Susah jadinya. Nak makan pun susah. Dah ada tempat dekat beach road tadi, dah biasa dia makan situ, tak boleh makan dah situ. Dia kena tunggu malam. Contohlah. Kadang-kadang dia siap beritahu anak dia, kita dah tak boleh makan dah. Besok dah tak boleh makan dah. Nak mati sangat dah ayahnya tu. Kan? Tapi kategori kedua, puasa ke tak puasa sama je. Sama. Dan tapi kategori yang ketiga, yang rasa puasa sama tu sebab apa tu? Orang puasa dia puasa, boleh puasa. Orang berbuka dia berbuka. Orang dengar ceramah dia dengar ceramah, rupa dia tak semayang. Dia tak semayang, dia tak mengaji, dia tak tarawih. Jadi tu yang dia rasa sama je, kalau puasa ke tak puasa ni sama je. Dan tak ada orang pun nak push dia. Tak ada orang pun nak cakap dia, kau tak pergi semayang ke? Tengoklah, macam tu je. Tak ada orang marah dia pun. Tapi kategori yang ketiga, dia rasa seronok sangat dengan Ramadan. Ya Allah, seronoknya macam Nabi kan. Macam Nabi tu, sebab saya selalu pesan kat orang lelaki, hati-hati. Orang lelaki-lelaki kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok Nabi masuk aja waktu asar, Nabi lagi kuat, Nabi beribadah. Sebab Nabi tahu sebentar saja lagi dah nak berbuka. Itu saya tegur orang lelaki sebab apa? Orang lelaki pula pada waktu asar tu lah dia dah terbayang, malam ni nak berbuka apa? Apa benda nak beli ni? Bazar Ramadan mana nak singgah ni? Apa makanan nak beli ni? Nak makan apa? Orang lelaki. Orang perempuan saya tak tegur lah, sebab dia lepas sahur dia dah terfikir. Kan dah tak boleh nak tolong dah. Bukan lepas sahur dia dah terfikir, malam ni apa? Dia kata kan. Sebab orang perempuan dia ketua dekat dapur. Jadi berpeluangkah aku? Tu tajuk kita ini. Berpeluangkah aku Ramadan kali ini? Macam-macam soalan ni. Berpeluangkah aku Ramadan kali ini? Pertama, peluang apa? Berpeluang tak dia sampai pada Ramadan. Ada orang malam sehari sebelum nak sampai Ramadan, dia diambil nyawa oleh Allah Ta'ala. Allah yarham Tuan Guru Abu Hasanuddin Al-Hafiz kan. Dia berceramah di Negeri Sembilan, lebih kurang 2 hari ke 3 hari sebelum. Tajuk ceramahnya, andainya ini Ramadanku yang terakhir, tapi dia tak sempat sampai dekat Ramadan tu, Allah dah ambil nyawa dia. Itu sebabnya berpeluang. Alhamdulillah, Allah bagi kita peluang sampai pada Ramadan. Dan bila sampai pada Ramadan pula, peluang apa lagi? Berpeluangkah aku beribadah lebih baik daripada dulu? Tu soalan nak kena tanya kan. Kadang-kadang dia lagi puasa, lagi lemau dia, lagi malas dia. Kadang-kadang macam tu. Tu ada yang puasa ibarat ayam mengeram telur. Ibarat ayam mengeram telur ni, ayam kalau mengeram telur jangan dekat dengan dia. Marah betul dia. Jadi ada orang macam tu, nak marah je bila puasa. Lalu depan salah, lalu tepi salah, buka TV salah, tutup TV salah, main telefon salah, bunyi telefon bising salah, semua salah. Ada orang macam tu, nak marah aje. Lalu belakang salah. Masak kat dapur bising pun salah. Bau bila masak tu, apa kuat sangat bau ni? Marah, semua nak marah aja. Ada orang macam tu. Tu sebabnya kita ni dalam bulan Ramadan, Nabi ajar kita kalau kita nak marah, kita rasa dan sebagainya, apa-apa pun, apa ayat yang kita nak sebut? Inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Jom lagi kita, sesungguhnya aku berpuasa. Minum, aku berpuasa. Macam tu lah kan. Kau tak pergi ke ni? Samsul debat ceramah kat bawah ni, sungguhnya aku puasa. Tak larat dia turun, duduk dekat bilik tu, contohlah kan. Tak larat saja. Ada orang macam tu. Kategori yang seterusnya pula ibarat kucing. Kucing, Allah, tidur aja. Tidur. Ada orang tidur daripada pagi, tidur pas zuhur, tidur pas asar, tidur sampai nak berbuka baru bangun. Tu yang dia kata tu, sekarang ni puasa tak rasa, tiba-tiba dah berbuka gitu. Sebab tidur aja. Nak pula di Malaysia ni, siapa yang datang di Malaysia, saya tak tahu di Singapura lebih kurang je kot. Sebab siapa sampai ke Malaysia sekarang ni, di setengah-setengah tempat di utara sekarang ni tengah hujan lebat, tapi di belah-belah selatan ni tengah panas betul, mencecah 36 hingga 38 darjah. Malah dikatakan akan cecah, satu hari ni akan cecah dalam bulan Ramadan ni, akan cecah 40 darjah. Jadi kita ni memang diuji lah.
dengan panas, dengan apa. Tu sebab tadi daripada saya masuk hotel tadi, saya tak berani tidur, saya duduk aja. Kalau saya tidur nanti saya pun ceramah, Assalamualaikum, macam tu kan. Saya tak nak macam tu kan. Jadi lemau pula kan. Macam tu lah. Kemudian bila cerita tentang Ramadan kan, apa gak peluang yang lain? Peluang yang lain itu sebabnya kalau kita tengok bila masuk je Rejab, dia doa apa? Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Masuk bulan Sya'ban, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami pada Ramadan. Bila masuk je Ramadan, doa dia ada kita? Ada. Allahumma barik lana fi Ramadan, berkatilah kami dalam Ramadan, wa balighna Lailatul Qadr, dan sampaikanlah kami pada Lailatul Qadar. Macam itulah dia. Kita minta, berpeluangkah kita untuk sampai kepada malam Al-Qadar. Tetapi kita tengok ada setengah-setengah orang kan, bukan orang tu setengah, sesetengah orang. Setengah-setengah tu bukan orang tu kan, tapi setengah orang 10 malam terakhir siap beritahu dengan semua orang dah, minta maaf ya, 10 malam terakhir ni kau takkan nampak aku lagi dah dekat tarawih ni, sebab aku sibuk nak buat kuih raya. Siapa yang nak order sila PM tepi, dia kata macam tu kan. Macam-macam lah ayat dia, dengan bangganya memberitahu pada semua dia tak datang tarawih dah. Ada orang macam tu. Mulai malam ni kau tak nampak dah aku dekat surau ni, sebab aku sibuk dah berniaga, dia kata. Ada orang macam itulah orang ni. Itu sebabnya kalau kita tengok, kita kena faham dalam bulan Ramadan bukan selalu kita dapat peluang. Maka bila dia beri peluang, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Semalam ibarat cek tendang, bounce check, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Jadi dia kata, hari ini kita dah ada peluang sampai Ramadan, pulun betul-betul. Ni baguslah ni. Tadi kan dalam bas tadi daripada Singapura tadi, tololop terjaga tadi. Dah sampai ke belum? Belum. Tadi dekat dalam bas tadi daripada Singapura tadi, pahala dah tu. Pahala. Daripada rumah tadi dah cakap, ni nak pergi tengok Samsul Debat ni. Dalam lift pun dia cakap tadi. Dalam lift pun heboh nak tengok Samsul Debat kata. Tapi kita perbetulkan kata nak pergi ni sebab apa? Nak pergi majlis ilmu. Nak pergi majlis ilmu. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu kan. Macam tu. Jadi bila dah sampai tu pula turun, pergilah dekat bilik, turun sini dengar majlis ilmu. Lepas majlis ilmu ni pula kan, dekat-dekat dah nak berbuka baru saya akan lepaskan. Saya ceramah lama ni, lama. Kalau boleh minta hantar makanan sini. Tak payah bangun-bangun daripada sini, tak adalah Dan siapa yang haus boleh minum air swimming pool banyak. Kan air swimming pool tadi kita dah cuba bancuh lah, campur sirap sikit, campur limau sikit kan. Tak adalah, tak ada. Jangan buat-buat ya. Jadi macam itulah. Berpeluang. Bila dah bagi peluang, manfaatkan, beribadah. Jadi banyaklah yang nak kita kejar. Kenapalah agaknya kita puasa ya? Kenapa kita puasa? Kadang-kadang anak-anak tanya, "Mama, kenapa kita kena puasa?" Jawapan biasa orang Melayu yang pertama. Apa jawapan biasa orang bagi dekat anak dia? Kenapa kita kena puasa? Apa jawapan biasa dia bagi? Tak puasa tak boleh raya. Tengok orang tu sebulan tak puasa elok ada raya. Kan? Malahan hari-hari raya ada jawapan macam tu. Ada yang seorang ibu yang lebih keras dan lebih tegas. Kenapa kita kena puasa? Dah orang lain puasa, kau puasa je lah. Banyak tanya pula. Satu lagi pula. Dan satu lagi, kenapa kita kena puasa? Kita kena puasa kerana Allah. Sebab Allah suruh, Allah perintahkan. Anak-anak sekarang cerdik, dia takkan terima jawapan kita begitu saja. Ada soalan tambahan. Bila? Dia tanya Allah Ta'ala suruh, bila? Dia kata.
Maka kita pun jawab, dah lama dah dekat dalam Quran. Cuba tengok dalam Quran tu. Dia pun tengok dalam Quran. Cuba baca tafsir tu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Apa ayat tu? Cuba baca sikit. Mama nak dengar. Cik kan. Cuba baca sikit. Ibu nak dengar. Anak pun baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. So apa maksudnya? Wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang Islam, dia tak cakap orang Singapura, dia tak cakap orang Melaka, dia tak cakap orang Malaysia, dia tak cakap orang Melayu, dia cakap wahai orang beriman. Mana kalau orang tu ada keyakinan dan ada kepercayaan kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, kan, qada dan qadar, hari kiamat, maka dia akan puasa. Disuruh orang yang beriman itu, tapi orang yang tak beriman tak puasa. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, yakni berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Hebat tu. Maknanya siapa puasa ada harapan, boleh jadi dia bertakwa, tapi tak semestinya. Sebab ada juga orang yang puasa tapi dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Ada orang dia bersolat, dia beribadah, dia cuma dapat penat dan letih sahaja. Ada. Kerana apa? Bezanya adalah lillahi ta'ala. Tu beza dia. Ada orang datang hari ni nak selfie, contoh, tak ada masalah, saya okey je. Tapi selfie insya-Allah boleh dapat. Tapi betul, ya Allah, kerana Allah, ya Allah, kerana Allah, aku datang ni kerana Allah, aku nak dengar ni kerana Allah, aku ambil gambar dengan dia pun kerana Allah, nak ingatkan aku datang majlis seremoni kerana Allah, macam tu. Ya, lillahi ta'ala. Ingat tu. Kenapalah kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Ada 3 sebab kita kena puasa. The reason behind. Kenapa kita kena puasa? Pertama, bagi menginsafi nasib ada orang yang lagi susah daripada kita. Bukan semua orang macam kita. Kita ni duduk dalam ni, kita tengok ada makanan tak? Tak ada. Tak ada kan? Tapi kita yakin sekejap lagi ada makanan. Macam-macam, tak ada siapa risau. Kita nak makan apa ni? Tak ada, tak ada heran. Sebab kita yakin ada makanan. Kalau tak ada pun kat sini, kita akan pergi dekat sebelah yang ada huruf M tu. Kan? Yang besar M yang warna merah tu. Saya tak nak sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita petang ni. Kan? Betul tak? Kita tahu ada makanan, tapi ada orang telefon Mufti Arab Saudi yang sedang bagi syarahan beberapa tahun dulu, bagi syarahan tentang Ramadan. Dia buka, siapa nak tanya soalan, dia telefon daripada Rohingya. Dia tanya, sahkah puasa kami ya Syekh dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Dia tak sahur, dia tak berbuka, dia tak ada makanan. Bayangkan, kita ni ada makanan. Dan untuk makluman semua, MITC Hotel, salah satu makanan terbaik dia adalah asam pedas. Saya dah rasa confirm. Kalau tak cukup nanti order lagi. Order je lagi. Boleh bos kata boleh. Kita hantar kat bilik, masuk dalam bil, tak ada masalah. Samsung Debat pun order. Nanti masuk dalam bil kawan-kawan dekat Singapura, macam tu. Tak adalah, saja je. Jadi pertama, menginsafi nasib orang kurang nasib baik daripada kita. Ada orang susah daripada kita. Orang ni dia selalu tanya, apa kita nak makan? Orang susah. Orang kaya tanya, kat mana kita nak makan? Betul tak? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi itu tak cerita lah, itu tak adalah, tak ada. Saya saja je. Apa kita nak makan? Kat mana kita nak makan? Dia kata kan, kat mana nak makan? Tu orang kaya. Makan sini lah, tak best lah. Makan situ lah, tak best lah. Sini. Situ okey. Dia kata macam tu lah. Kita tengok, yang keduanya kenapa kita kena puasa adalah kerana nak mengawal hawa nafsu kita. Tapi ada orang bulan puasa, siang tu puasa okey, waktu berbuka dia makan lagi banyak daripada bulan yang tak puasa tu. Dia jamakkan breakfast dengan lunch tu.
Dia bawa kepada jamak takhir pada waktu maghrib dan isyak. Macam tu lah. Oi, semua dia ambilnya. Kejap lagi tengoklah buffet-buffet ni kan. Tengok. So, ambil sikit. Tak cukup. Nanti dah makan, ambil lagi. Macam tu. Jangan ambil. Akhirnya tak habis. Ya. Dan yang ketiga, kenapa kena puasa? Bagi menyuburkan perasaan, jujur, bertolak ansur dan saling memaafkan. Itu sebab bulan puasa ni orang lebih kurang je. Tak adalah marah-marah. Tepi sikit tak nampak. Dia tak marah pun. Tepilah, orang kau seorang je nak tengok, dia tak macam tu sebab dia tak larat. Dia nak marah pun tak larat. Tepi sikit boleh, dia kata tu kan. Macam tu lah. Jadi mana kata menyuburkan perasaan pemaaf, kan, bertolak ansur dan jujur. Dan kalau kita tengok dalam satu hadis kursi disebut, barang siapa yang melakukan amal kebajikan akan dikurniakan ganjaran pahala antara 10 kali gandaan pahala hingga 700 kali gandaan pahala. Allah Ta'ala beritahu tu. Berlainan pula dengan puasa. Kenapa berbeza dengan puasa? Kerana aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Allah Ta'ala beritahu. Kenapa pula? Kerana mereka meninggalkan makan dan minumnya kerana aku. Nampak tu? Kerana Allah. Syarat dia mesti kerana Allah. Buat apa pun kerana Allah. Makan pun kerana Allah. Solat semua kerana Allah. Buat apa? Datang ini semua kerana Allah. Mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan, dua kebahagiaan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa. Tak ada siapa pun yang tak happy nak buka puasa. Ada ke? Aduh, kenapa berbuka pula ni? Tak boleh ke tangguh besok? Tak ada orang macam tu. Semua gembira buka puasa. Berdua kegembiraan. Pertama ketika berbuka puasa, dan kedua ketika bertemu dengan Rabbnya. Maksudnya apa? Bila dia beribadah. Ada pandangan kata waktu dia beribadah dia rasa seronok. Dan satu lagi, waktu dia dicabut nyawanya, dia menghadap Allah. Itulah saat membahagiakan kepada seorang insan dicabut nyawa pada bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Jadi jangan saja-saja arahkan bau mulut kita kat kawan-kawan kita. Macam okey tak bau ni? Tu jangan. Makna di sisi Allah ya, di sisi Allah tu sebab saya tekankan tadi di sisi Allah. Dan kalau kita tengok dalam bab berpuasa ni juga, kan, dalam bab berpuasa ni juga kalau kita tengok apakah yang matlamat sebenar kita? Matlamat sebenar kita adalah untuk mendapat tadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebab itulah kepada bulan Ramadan ni kalau kita tengok orang kadang-kadang bulan puasa beli nombor ekor, berjudi. Bulan puasa terang-terang dengan bersahabat, berjemaah. Orang marabbuka, dia mari buka, dia kata mari berbuka. Ajak kawan-kawan cari kedai-kedai yang lain clear, dia boleh makan ikut pintu belakang. Ada orang macam tu. Saya fikir macam mana lah dia rasa. Sebenarnya maha kaya Allah, Allah jadikan orang yang tak puasa pada bulan Ramadan ni lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Tak percaya tanya orang perempuan yang ABC. Allah bagi cuti. Saya tengok. Kan? Siapa yang cuti ini? Ada lelaki yang angkat tangan. Tak adalah, takkan nak ngaku ke tak? Tak, tapi betul. Orang perempuan walaupun dia diberi cuti oleh Allah Ta'ala, dia period, tidak bermakna dia boleh makan depan orang. Dia kena makan susuk dan dia takkan cerita dengan orang. Tak puasa ni, kalau dah ternampak, hai minum. Tak puasa, cuti. Dia terpaksa. Tapi dia akan sorok-sorok. Bukannya makan secara terang-terangan. Jadi laparnya lagi teruk daripada orang yang berpuasa. Dan kalau kita tengoklah puasa ni, salah satu yang kita kena faham adalah kerana antara kelebihan kita berpuasa, pertama dapat menguruskan badan. Cuba tengok Samsul debat pun dah mula. Dah susul dah sikit dah. Agaknya lah. Nampak terima kasih lah banyak. Terima kasih lah, nasib baik ada yang perasan. Kau tidak tu bulat tu macam tembikai perut ni. Macam tu. Kan?
Sebenarnya memang saya balik pada umrah 2 minggu sebelum Ramadan tu saya dah mula start cut dah makan saya. Tapi memang ya, bila badan kita berat nak bangun. Nak bangun subuh, nantilah kejap lagi. Macam tu kan. Jadi meringankan berat badan kita, mengawal penyakit, ada penyakit-penyakit sebabkan makan, kan? Dan begitu juga merehatkan organ penghadaman dalam perut kita ni. Bekerja je, pagi makan, tengah hari makan, dah lah semua benda makan. Batu pun makan, jambu batu. Paku pun telan, pucuk paku. Nampak tak? Tai itik pun makan. Di Malaysia ni ada mana makanan tai itik. Apa lagi? Makanan yang nama Cina semua dimakan. Yong tau fu, cha kueh tiao, tau fu fa. Semua nama-nama Cina semua makan je. Kan? Makan. Makanan orang putih pun makan. Roti John makan. John bread makan. Semua makannya. Jadi kita dapat rehatkan organ penghadaman kita. Dan bila kita melihat pada bulan Ramadan ini, kita nak kejar takwa. Kejar takwa. Macam mana nak kejar takwa ni? Saidina Ali kata 4 latihan takwa. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Bulan lain kita buat benda tu, kita tak buat pada bulan Ramadan. Kita biasanya minum, kita tak minum. Sebab maksud as-siyam tu sendiri, maksud as-siyam, puasa tu, menahan diri. Walaupun biasa dia buat benda tu, hari tu dia tak buat. Dia dah biasa, dah setiap pagi dia mesti kena kopi O. Pagi tu dia tak ambil dah sebab dia puasa. Nampak? Menahan diri. Kata Ibnu Manzur, as-siyam itu perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nikah, tak boleh cakap. Ya ke? Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah. Elok nikah bulan Ramadan. Elok langkah penjimatan. Majlis pernikahan akan berlangsung pada waktu zuhur. Di hotel MITC. Memang jimat belanja, tak ada makan. Yang datang pun muka tu. Manakala makan majlis jamuan makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur, confirm tak ramai. Macam tu lah kan. Tapi maksudnya tu tidaklah dibenarkan melakukan perhubungan suami isteri di waktu siang hari pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian apa? Yang keempat, tak boleh berbicara. Apa maksudnya? Tak boleh cakap ke? Boleh cakap, tapi jangan cakap benda yang sia-sia. Itu pertama. Dan kedua, jangan cakap perkara yang boleh mendatangkan dosa. Kan, mengumpat dia. Ya Allah, tingginya Syamsul debat ni. Saya maafkan dah tadi. Ada yang cakap tadi saya dengar je tadi. Saya biar je saya dengar. Dan saya maafkan. Bila saya dah duduk ni saya dengar tu. Zaman saya pandang-pandang tadi kan. Sebenarnya telinga saya dengar. Dalam TV nampak tua kan? Tu seorang lagi. Saya maafkan juga kan. Contohlah. Jadi mana kata jangan kita ngumpat-ngumpat. Rupa-rupanya pada bulan Ramadan ketika zaman Nabi ada 2 orang wanita mengumpat. Ya Allah, tak sangka betul. Gosip liar. Dia cerita sampai dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin, kami nak berbuka ya Rasulullah. Haus sangatlah. Punya teruknya mengumpat pasal orang sampai nak berbuka. Saya nak tanya orang perempuan kat sini, kita tak adalah sampai macam tu kan? Tak adalah sampai macam tu kan? Maknanya mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Macam tu lah kan? Macam tu lah ayat dia. Menyesal betul aku jawab, dia kata kan. Tak adalah sampai tahap tu. Nabi kata apa? Kamu tak payah minta izin nak berbuka, kerana sungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Tak percaya, cuba kamu luahkan, muntahkan apa yang ada dalam mulut kamu. Dia muntahkan, keluarlah seketul daging busuk saudara yang diumpatkan tu. Tunai Allah Ta'ala tunjuk. Jangan. Sekarang ni aku nasib baik, aku tak cakap aku tak ada cakap, mulut aku diam je hari ni. Tapi yang tu ya, kita kena jaga tau. Kita ni bulan Ramadan, kata Abu Lais As-Samarkandi, kita kena tanda kita takwa ni, takut pada Allah ni, terlihat pada 7 perkara.
Pertama, lisan dia. Lisan ni ada dua, satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Jangan komen lebih-lebih. Nampak pasangan artis tu ada masalah apa isu rumah tangga dia, jangan komen lebih-lebih. Tahu? Doakan semoga berbahagia, semoga Allah permudahkan urusan kalian. Sudah. Jangan tu, sudahlah, tak guna punya jantan, mati lagi baik. Jangan komen macam tu. Perempuan ni pun sama, jangan, sebab kita tak tahu masalah mereka apa, betul tak? Jangan kita komen lebih-lebih macam kau hari-hari duduk kat rumah dia. Jangan. Hati-hati yang kita tulis tu. Tulis yang baik-baik aja. Tulis yang elok-elok. Ya, komen yang baik-baik, semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga ada sinar di hujung terowong. Macam itulah kan, macam itulah. Iya, mana ada rumah tangga tak ada masalah kan? Semua ada masalah, tapi yang penting cara kita menyelesaikannya. Siapa yang alhamdulillah Ustaz saya dah 30 tahun kahwin tak ada masalah, tolong angkat tangan. Kalau tu orang tu angkat tangan, makna masalah tu. Kalau dia rasa tak ada masalah, mana masalah tu kan? Mesti ada, cuma tinggal lagi cara kita menyelesaikannya. Ya, jangan, jaga ni lisan kita ni, cakap yang baik-baik. So ganti dengan apa? Ganti dengan mengaji, berzikir, kan? Berni kongsi majlis ilmu, kan? Bercakap baik-baik. Kita dapat point ni kan? Kita pun telefon kau. Tadi aku dengar Samsul Ubat tadi dia share pasal ni. Kau dengar tak? Aku nak cerita ni. Apa dia? Samsul Ubat cerita apa lagi? Dia ceritalah tadi rupanya kalau kita takut pada Allah ni terlihat pada 7 perkara. Apa dia? Yang pertama pada lisan. Dia cerita balik. Share. Itu guna lidah kita sepatutnya. Itu nombor 1, lisan kita. Jangan cakap benda-benda yang sia-sia. Jangan cakap benda-benda yang tak baik. Kita tengok dalam TV itu sebabnya di Indonesia rancangan yang bersifat gosip ni dah lama diharamkan dah. Tak boleh lagi dah cerita gosip-gosip. Betul ke? Dengannya dia dengan ni dah bercerai. Jom kita semak. Apa hal pula? Lepas tu kita pula dengan cerita tu kita share kat orang. Itu pun manusia juga. Jangan, jangan. Itu sebabnya hati-hati. Itu nombor 1, lisan. Kedua, terlihat kalau takut pada Allah ni terlihat pada mana? Matanya tak tengok benda yang sia-sia, tak tengok benda yang lara, tak tengok benda-benda maksiat. Dia tengok kan. Kan? Dia tengok cerita, dia tengok movie. Dalam movie tu telanjang semua. Tahu tak movie tu apa? Jurassic Park. Telanjang dinosaur tu, mana yang pakai baju? Tak ada. Suspend aja ustaz ni lah, kata kan. Tak adalah, maknanya hati-hati. Dulu orang kena tengok videotape, orang kena tengok VCD, DVD. Sekarang dekat handphone, tekan-tekan keluar, kadang-kadang tak tekan pun dia keluar. Dalam TikTok tu tiba-tiba budak perempuan tu, berjoget-joget, bergolek-golek. Yang ngaji tu, Allah tengok. Tertanggal kopiahnya tengok. Kan? Sekarang hati-hati, dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Cepat-cepat skip, tengok yang lain. Macam tu. Kalau ada pengisian, perkongsian majlis ilmu, tak apalah tengok. Hati-hati, mata tengok. Nak mata kita ni nak dapat pahala ni, tengok 4 perkara je. Yang pertama, tengok muka mak ayah kita, pahala. Tengok muka mak ayah, pahala. Dah lama tak balik kampung tengok muka mak ayah kita, Allah, pahala. Sekarang ni boleh video call, buat video call, pahala. Tengok kan. Yang kedua, tengok muka suami, tengok muka isteri, pahala. Tengoklah, tengok pandang isteri tu. Tengok suami kita, suami aku. Macam tu kan. Dengan satu syarat, pastikan suami dan isteri sendiri. Faham? Bukan suami orang, bukan laki orang. Tahu? Tengok isteri sendiri. Allahu Akbar. Isteri tengah lipat kain, tengok suami dekat sofa tu. Allah, suami aku seburuk-buruk makhluk, dosa. Kalau cakap macam tu dosa. Kau kutuk pula suami kau kan? Jangan. Kan, yang suami pula tengah duduk kat sofa nampak isteri lipat kain. Dia tengok, alah isteri aku, alah cantiknya walaupun lipat kain. Iya, pujilah, cantik betul isteri abang ni. Cakap,
Lepas tu orang perempuan biasalah kalau kita puji dia ayat dia. Cantik apanya? Tak cantik pun. Tu salah tu. Kan? Bukan senang lelaki nak puji, tapi bila puji dia marah pula kita. Tu yang kedua, pandang suami, pandang isteri. Yang ketiga, pandang apa dapat pahala? Pandang Kaabah dapat pahala. Tu sebab orang tu dulu kalau pergi Mekah, balik dia bawa frame Kaabah tu. Bila dia letak, tengok tu pun pahala. Tengok frame. Sekarang kita tengok dekat TV, bila tengok live, Allahu Akbar seronoknya. Jangan cepat-cepat tukar channel tu, tengok tu Allahu Akbar. Bila lah nak pergi sana lagi, kan? Siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 5 nanti kontak tau, bulan 5 kontak dengan Samsul Debat. Tahu bulan 5 tau. Nanti saya bagi nombor telefon ni. Ni bukan promote, lebih kurang macam tu lah. Samsul Debat dia tak jadi mutawif tau. Samsul Debat dia akan join makan sama-sama. Kan, kita pergi ziarah sama-sama, boleh buat sembang sama-sama, kan? Bulan 5 tau, bulan 5 macam tu. Saya yang paling seronok jumpa orang Singapura ni kan, yang paling best jumpa saya. Ya Allah, Ustaz TikTok. Ustaz TikTok panggilnya. Dia lupa nama saya. Alah Ustaz apa ni, tak apalah, ambil aje lah gambar. Saya tak ingat dah namanya. Dia kata ada juga macam tu. Itu belum cerita lagi yang dekat Sarawak saya pergi tu. Nak ambil gambar non muslim, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan. Salah orang ni, saya kata kan. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu saya cek lah tang mana yang sama. Jangan tengok ada, tak ada kan? Bukan saya cakap, dia yang cakap. Macam-macam lah dia orang kan. Macam tu lah. Jadi tengok Kaabah dapat pahala. Tu sebab kadang-kadang ada orang tu pergi punya saya tu, jangan dengar cakap orang, dia takut kau orang. Kau lantaklah kau. Dah lah dekat sini masjid pun kau tak pergi, masjid Sultan kau tak pergi, masjid ni kau tak pergi, masjid tu kau tak pergi. Lantak aku rasa kau ni tak nampak tak tidak Kaabah agaknya. Janganlah macam tu takut aku, dia kata. Sampai dekat hotel, berlari dia pergi ke masjid, dia nak tengok Kaabah tu. Balik menangis-nangis jumpa dengan mutawif. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Ustaz tu kata sabar, ini Madinah ni. Memanglah tak nampak Kaabah kan. Madinah cari Kaabah memanglah tak jumpa. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, tengok apa? Tengok Quran dapat pahala. Tengok dapat pahala Quran. Apatah lagi tengok dan baca. Tengok, baca, faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat apa Allah Ta'ala suruh dalam Quran itu lagi besar pahalanya. Tengok, mata. Yang ketiga apa? Hati. Takut pada Allah. Hati ni apa? Pertamanya jangan tamak. Hati jangan tamak-tamak. Faham? Yang kedua jangan sombong-sombong. Nak belagak kenapa? Aku duduk kat kursi, korang duduk kat bawah. Dia kata ada. Samsul Debat. Allahu Akbar. Hebatnya Samsul Debat. Tak ada hebatnya pun. Berapa tahunnya lah nak ceramah ni kan? Kebetulan aja. Lama-lama besok makin dilupakan. Mungkin macam tu lah. Besok keluar penceramah lain, namanya Samsul Sebat, Samsul Debab, Samsul Debi, macam tu lah kan. Agaknya lah macam-macam lah kan nama. Ada penceramah lain. Jadi kita janganlah nak menongkat langit kan. Kena terima hakikat. Semua Allah Ta'ala beri. Semua Allah Ta'ala bagi kat kita kelebihan. Penyanyi-penyanyi tu pun sampai masa tak boleh nyanyi. Suara dia pun tak sampai dah. Saya tertengok, bukan saja-saja tengok, tertengok. Yang Gegar Vaganza tu, ada penyanyi tu minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri pun tak boleh nyanyi nah. Dulu not dia sampai ke langit tu. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit, tak boleh, dia dah tua sampai masanya. Nampaklah. Kita dulu kuat, tiba-tiba dah lemah. Dulu duduk macam ni 3 jam 4 jam okey je. Ni tak sampai setengah jam dah beralih-alih tempat duduk nampaknya. Contoh. Sampai masa kan. Jangan sombong. Kemudian yang ketiga, jangan dengki. Jangan dengki dengan orang. Dengki apa maksud dia? Apa maksud dengki? Jangan risau. Penceramah kalau tanya biasanya dijawab balik semula.
Saya pernah ceramah dekat satu masjid dekat kampung dekat Kuala Pilah tu. Saya tanya, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Makcik terjawab, nak ceramah-ceramah lah. Tanya pula, dah kena marah pula aku. Allahu Akbar. Menyesal pula aku tanya kan. Jadi bila kita kata tadi kan, apa maksud dengki? Ada orang cakap iri hati kan. Tapi sebenarnya kalau kita faham maksud dengki ni, tentu kita tak nak dengki dah. Apa dia? Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Kenapa dia boleh kahwin dengan orang tu? Tak boleh jadi ni, lawa sangat bini dia. Lah biarlah. Kenapa kita dengki? Allah tentukan jodoh dia tu. Sudah kan. Aku tak puas hati lah macam mana dia beli kereta tu. Aku nak buat laporan, nak report dekat polis, dia kata dicuri kereta tu. La ilaha illallah, jangan macam tu. Macam mana anak dia pandai sangat? Ini mesti tipu ni. La ilaha illallah. Jangan dengki. Buruk panggil orang dengki ni. Dia bila dah dengki, dia sampai sanggup menjatuhkan orang lain. Jangan. Cuba kalau kita dapat satu kejayaan dan orang persoalkan, tentu kita sedih. Jadi macam tu jugalah. Kalau kita tak nak sedih, jangan kita sedih atas kejayaan orang lain. Contoh, dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Alhamdulillah. Nanti boleh tumpang kereta dia. Kan? Time waktu isi minyak, buat-buatlah tidur. Kan? Jadi tumpang kereta dia. Dia rajin tumpangkan orang. Ceritanya cantik pula tu. Macam tu lah. Kan? Dengar-dengar anak dia dapat semua A dalam peksa hari tu. Pandai betul anak dia. Alhamdulillah, ada juga anak-anak pandai dekat kawasan perumahan kita ni ya. Kan bagus macam tu. Nampak? Jangan dengki-dengki. Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, salah satu tanda dengki dah ada dalam hati kita adalah apabila orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah mula ada dah tu. Dengar-dengar dia nak kahwin dengan orang kaya, kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Jadi sepatutnya alhamdulillah rezeki dia. Kan, bukan kaya tu yang mustahaknya, yang penting dia bahagia. Macam tu doa. Macam tu. Iya. Hati. Kemudian yang seterusnya apa? Pada perutnya. Pada perut kenapa? Boroi tak boroi, kembung tak kembung? Bukan. Pada perutnya tu dia tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Kan? Hanya benda-benda halal sahaja. Nabi pesan carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Allah Ta'ala dah beritahu. Dan begitu juga Nabi beritahu apa? Anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Itu sebab kita kena belajar rasa cukup. Sebab Nabi juga sebut manusia yang paling kaya, dengar ni, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kan? Macam tu. Seterusnya apa? Seterusnya lepas perut apa? Lepas perut adalah tangan. Yang kelima, tangan dia banyak buat kebaikan. Ni sebelum nak berlangsung ni ceramah ni, beberapa staf-staf di MITC Hotel ni berlumus tungkus. Lagi teruk daripada bentuk lumus. Ni bentangkan ni kain putih ni, nak suruh nanti jadikan tempat ceramah dan jadi tempat solat. Jadi kalau dia buat ni, tangan dia ni semua Allah Ta'ala kira pahala. Kita tahu duduk aja. Kan? Pada semua yang dah duduk bawah, jangan balik dulu, jangan pergi makan dulu, tolong gulung. Tak ada. Tak ada. Dia orang jugalah nanti akan kemas. Nampak tak? Perbuatan tu. Tangan kita ni buat benda-benda baik. Sedekah, bantu orang. Kan? Nampak aja pondok tahfiz, pusat tahfiz. Kan? Ma'had tahfiz, sekolah agama nak dibina. Cepat-cepat bagi. Tapi kalau orang yang tak nak bagi, jangan-jangan tipu tak? Scammer ni. Jangan bagilah. Tak percayalah aku tengok budak muka budak tu. Kena bagi je. Bila kita bagi, kalau dia tipu pun, bila kita bagi, pahala dah sampai kat Allah Ta'ala. Tipu ke tak tipu, dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita bagi, kita yakin. Mudah-mudahan Allah pemudahkan. Tangan. Seterusnya yang keenam, langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Daripada bilik, dia turun bawah,
dia tak terus pergi tempat makan. Dia datang sini dulu, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Nampak tak? Lepas tu malam ni pergi makan sikit. Dia pergi semayang dulu, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Pergi makan, menuju ke tempat makan tu pun tempat yang baik, tempat berbuka puasa. Sebab Nabi kata, apabila masuk waktu berbuka puasa, jangan sekali-kali kalian mengutamakan salat daripada makan. Nabi dah pesan. Kena makan juga. Tu sebab orang yang nak azan tu, dia dah test mic, dia dah standby buah tamar atau dia minum air masak tu. Masuk je waktu, bismillahirrahmanirrahim, dia minum, terus azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pula orang berbuka kat luar tu, dengar ke ni? Ada orang berbuka, weh dah masuk lah, dia katakan. Dah nampak 6.45 dah masuk, awal betul. Kita ikut waktu Singapura, dia kata. Singapura pukul berapa buka puasa? 7.14. Dia makin ke sana makin cepat berbuka. Kan? Nah, jadi itu yang ke-6, melangkah ke tempat yang baik. Yang ke-7, menjaga tanda takut pada Allah. Dia jaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Jadi, yang pertama tadi latihan takwa. Takwa ni yang pertama apa? Takut pada Allah. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Makan pun kita makan ikut sunnah. Makan buah tamar. Buka puasa tu makan buah tamar dulu. I tak biasalah buah tamar. I tak biasa. Kena biasakan sebab sunnah Nabi. Kena makan buah tamar. Kan? Mulakan dengan buah tamar. Lepas tu makan benda-benda yang lembut-lembut dulu. Jangan terus balon yang keras-keras, yang besar-besar. Peha kambing macam tu, jangan. Sabar dulu, sabar. Kan? Macam tu lah. Ya. Lepas tu bila tu kita disunatkan, kalau waktu sahur kita disunatkan melewatkan sahur. Maksudnya ambil waktu hujung, bukanlah melewatkan sahur tu pukul 8 pagi, itu breakfast. Faham? Melewatkan sahur contohnya katalah waktu imsak pada pukul 6.05 pagi contohnya, ataupun pukul 6 suku tu subuh, maka pukul 5.45 tu kita makanlah sahur. Ataupun 5.30 tu cantik lah tu, 5.30 kita makan. Ada lah, berhenti pada waktu imsak. Kalau nak ikut sunnah Nabi betul, waktu imsak kita berhenti. Waktu imsak tu waktu berjaga-jaga, tapi Nabi dah berhenti dah pada waktu tu. Sebab dikatakan kita sempat, Nabi sempat baca 50 ayat lagi sebelum subuh. Ayat yang biasa-biasa, bukan ayat yang panjang. Tapi kalau masuk aja waktu, tiba-tiba kita tengah makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alamak dah subuh, kan? Maka kalau kita ni yang dewasa ni, kan, makanan yang terakhir dekat tekak tu telan, jangan diluahkan, keluarkan balik, jangan. Telan yang last tu, cepat-cepat, grup habis, macam tu. Habiskan yang terakhir, jangan simpan sampai waktu pejabat. Dikumam je, tak ditelan-telan sampai pejabat. Jangan macam tu, ya. Tapi kalau anak-anak baru nak belajar puasa, dia sahur kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah masuk dah subuh, kita begitu, cepat-cepat habiskan, cepat-cepat, minum, bagi dia habiskan makanan tu. Sebab dia kanak-kanak, dia baru belajar. Anak-anak dalam Islam nak latih anak seawal umur 7 tahun, latih dia puasa. Kata dia masuk 3 jam hari tu, tak tahan lah Umi, tak tahan lah Umi, bagilah dia minum. Atau bertanya dia, betul ni, betul nak buka ni, betul nak buka macam tu kan. Kalau dia nak buka, dia dah tak tahan, bagi dia minum. Pernah berlaku waktu saya sekolah menengah dulu di Negeri Sembilan, ada seorang budak perempuan, dia nak berbuka puasa, dia tak tahan lah. Masa tu pukul 12 tengah hari, dia kata lapar, haus, nak minum. Mak dia kata, alah sekejap je lagi. Akhirnya tumbang budak perempuan tu, bawa masuk dalam ambulans, tak sempat sampai hospital besar Negeri Sembilan tu, tak sempat sampai, meninggal dalam ambulans. Sebab dehydrated. Tu sebabnya kanak-kanak umur 6 tahun tu kita train, boleh train lah kalau dia nak puasa. Tapi 7 tahun dah start dah. 3 jam hari ni, bagus, hari ni dapat 3 jam, okey. Lepas tu esok tu dapat 4 jam, okey, bagus, train. 8 tahun train lagi, 9 tahun. Mudah-mudahan 10 tahun dah boleh puasa dah. Tapi kalau kanak-kanak tu berusia 40 tahun, kan,
Dan dia macam tu lagi, tikam aja kan, payah sangat. Tetapi ada pengecualiannya. Contohnya mu'allaf, dia baru masuk Islam, dia tak biasa lagi berpuasa, maka dia dibenarkan berbuka puasa, tetapi dia tetap kena qada. Dia kena ganti juga nanti, kita fahamlah. Bukan semua orang boleh, dia tak biasa, dia tak pernah pun makan macam tu. Kalau kita tengok ada fahaman lain tu puasa lagi pelik-pelik. Dia puasa tapi boleh minum air. Tak tahulah dia nak tipu siapa, tak tahulah. Ada tu pula dia puasa tapi dia tak boleh makan daging je, tu puasa dia. Ayam habis dia sentalnya, sampai 3 ekor ayam tu makannya, kan? Ada tu pula dia makan sayur je. Ada pula puasa dia makan sayur. Binatang-binatang berdarah tak boleh makan. Ada pula tu maksud puasa dia macam tu, kan? Ada pula. Jadi kita ni puasa paling gentleman sekali. Dan hebatnya ibadah puasa ni, sebab apa? Sebab apa beza puasa dengan ibadah-ibadah yang lain sampai kat Allah bagi ganjaran sendiri kat kita? Apa beza dia? Ceteka. Apa beza dia? Beza dia, kalau kita tengok, kita pergi ke surau, kita nampak orang tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu dia solat. Kita nampak dia bersalaman dekat pasar raya tu dengan Pak Haji tu pakai kopiah tu, papap dia tulis resit bagi, oh dia bayar zakat, kita tahu. Kita nampak dia pakai kain ihram tu, oh agaknya dia buat umrah ni, dia buat haji ni, kita tahu. Nampak tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita tahu dia mengaji. Tapi puasa, mana tahu dia puasa? Muka puasa tak puasa sama, tengok muka sedih, sama je, kan? Tapi di kalangan ni ada yang tak puasa. Tapi itu sebab hebatnya ibadah puasa ni kita tak tahu, kan? Orang yang tak puasa dengan puasa kita tak tahu. Penat sebab kadang-kadang dia nampak macam tak penat dia, elok main bola semua, ada, kan? Maka sebab itulah ibadah puasa ni istimewa. Kemudian apa? Kemudian kita pun kita mengaji Al-Quran bertadarus. Kemudian apa lagi? Kemudian kita juga buat solat-solat sunat yang biasanya bulan lain kita tak buat. Waktu solat duha tu kita buat juga solat sunat tasbih. Buat, jangan tak buat, rugi tak buat. Solat sunat tasbih bulan Ramadan, setiap tasbih kita tu gandaan dia, ya Allah, berpuluh-puluh kali ganda. Bayangkan, siapa yang tak pernah lagi buat solat sunat tasbih sepanjang hayat dia? Ngaku je, cakap, siapa yang tak pernah solat sunat tasbih? Semua dah pernah buat, alhamdulillah. Bukannya solat sambil pegang tasbih, ya? Solat sunat tasbih ni kalau tak pernah buat Allahu Akbar, baca Fatihah, lepas Fatihah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Allahu Akbar, rukuk subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud sekali lagi 10 kali. Sebelum berdiri, duduk dulu 10 kali baru berdiri. 2 rakaat dapat 150 kali tasbih. Kalau kita buat 4 rakaat 300 kali tasbih. Bayangkan berapa kali ganda dapat dalam bulan Ramadan. Kita buat, kan? Yang rajin buat solat tasbih ni biasanya orang perempuan di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana orang lelaki tidak suka menunjuk-nunjuk. Mereka semua buat sendiri di rumah masing-masing. Time orang tak ada, sampai terlelap dengan tasbih itu. Tak adalah. Sebenarnya orang perempuan dia rajin buat berjemaah. Bagus orang perempuan, teruskan. Kemudian apa dia? Seterusnya kita berbuka puasa. Berbuka puasa juga dapat pahala. Kita disunatkan mengawalkan berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika marhamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Makan. Puas dah pahala dah tu. Buka pula dah lah pahala.
makan dengan makanan sunnah pula tu. Allahu Akbar, pahala. Ada orang boleh cakap, memanglah Nabi dulu makan buah tamar sebab masa tu tak ada roti john, dia kata. Siapa cakap macam tu dia menghina sunnah Nabi. Makanlah buah tamar. Masalahnya orang kita ni kadang-kadang jumpa buah tamar waktu bulan puasa sahaja. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Yusuf tayub hilang. Kan? Kemudian apa lagi? Kemudian pada waktu berbuka puasa ni juga, antara waktu doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara waktu dimakbulkan oleh Allah Taala. Tapi janganlah baca doa apa panjang. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami sedar kami banyak dosa, ya Allah. Setengah jam doa. Anak tengok makanan tu, bila lah boleh makan ni, halah. Yang mak tengok nak mati ayah kau ni. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin, al-Fatihah. Ada lagi, sambung lagi. Kemudian seterusnya apa? Tarawih. Kita bertarawih. Bulan puasa je jumpa tarawih. Macam mana kita suka pun tak boleh cakap. Buat permohonan kepada pejabat agama, kami mohon tarawih ni dilanjutkan sampai Syawal. Kami seronok sangat tarawih. Tak boleh. Bulan puasa je kita jumpa tarawih, ya? Tapi witir boleh buat setiap malam walaupun bukan bulan Ramadan. Jangan ingat bulan puasa je witir. Dan begitu juga yang keempat, yang ketiga, tempat betul sampai keempat. Tak sabar nak buka dah nampak. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan sedikit, jangan membazir, jangan al-mubazzirina, orang yang membazir bersaudara dengan syaitan. Dan syaitan itu sesungguhnya makhluk yang paling kufur kepada Allah. Jangan membazir. Nanti kadang makan ambil sikit, dah habis makan buat ambil yang lain pula. Jangan risau, makanan banyak. MITC ni makanannya banyak dan sedap-sedap laka. Macam tu. Tu sebabnya saya dijemput datang ke sini, saya tak fikir banyak dah, saya setuju je. Kan? Macam tu. Ya. Bayangkan bulan Ramadan di Malaysia ni ada kajian dibuat. Bayangkan orang Malaysia membazir makanan. Di Singapura saya tak tahulah, di Malaysia ada satu kajian dibuat, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum lagi disentuh. Bayangkan, sedangkan ada orang tak makan, kesian. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Kita bangun pagi, kita bertahajud. Orang perempuan bangun kan, orang perempuan bangun beribadah tu. Bila siapkan sahur itu pun ibadah. Jangan marah-marah, kata-kata, bang, dia hentak kuali tu. Asyik aku je masak. Membuta je dalam bilik tu. Terjaga suami ni. Allah, mak kau marah, dia kata. Niat kerana Allah, masak niat kerana Allah. Kita siapkan sahur ni kerana Allah. Mudah-mudahan anak aku, keluarga aku dapat berpuasa dengan baik, ya Allah. Jadi persediaan untuk hari kebangkitan, mengaji, kita ibadah semuanya untuk hari kebangkitan. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam bulan mengambang. Betul? Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam, bulan. Maknanya 1000 bulan kalau convert kepada tahun, 83.333. 83 tahun lebih. Umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Jadi paling simple di pesan saya, berpeluangkah kita ni nak dapatkan Lailatul Qadar? InsyaAllah paling tidak 10 malam terakhir. Buat 10-10, jangan kejar ganjil je, buat je 10-10. Dikatakan malam Al-Qadar bermula pada lepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi antara tu ibadah-ibadah tu jangan kita tinggal. Kalau boleh nak sedekah pun waktu tu lah, kalau boleh, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham sangat keresahan yang ditampilkan pada wajah masing-masing. Bilalah dia ni nak habis ceramah ni, kan? Jadi apa pun saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti sabar,
jangan salah beratur. Satu tempat beratur tu nak pergi swimming pool, ya. Tu dekat kemah tu. Ya. Nanti ambil makanan elok-elok, ambil sikit-sikit je, insya-Allah makanan banyak, dah makan nanti boleh ambil lagi insya-Allah. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita berjaya sampai pada Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Saya doa mudah-mudahan Allah permudahkan, beri kekuatan untuk kita beribadah, Allah bagi kekuatan untuk kita bersedekah, Allah beri kekuatan untuk kita melakukan amal kebajikan pada bulan Ramadan ini. Dan saya doakan mudah-mudahan kita berikan keafiatan sampailah kita sampai pada Syawal, sampailah pada masa akan datang Allah berikan umur pada kita untuk membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, budak-budak membawa galah nak menjolok berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.